Projek penternakan ikan kerapu hybrid sebenarnya telah dimulakan pada tahun 2010. Pada awalnya, masyarakat kurang yakin dengan projek kerapu hybrid ini. Namun kini, selepas pelbagai promosi dijalankan, ia semakin dikenali dan semakin mendapat sambutan dari pelbagai pihak. Jabatan Perikanan Malaysia dan pelbagai pihak berkaitan amat berbesar hati jika ada individu atau pihak-pihak swasta yang mahu meneruskan usaha murni ini. Seperti di FRI atau Pusat Pengeluaran dan Penyelidikan Ikan Laut di Tanjung Demong, Terengganu ini, telah ada beberapa orang penduduk setempat dan juga syarikat-syarikat swasta dari seluruh negara datang untuk mempelajari teknologi pembenihan ikan kerapu hybrid. Antara penduduk setempat yang menunjukkan minat yang mendalam untuk mempelajari dan mendalami ilmu penternakan kerapu hybrid adalah Tuan Fakaruddin Tuan Kadir atau lebih senang dikenali sebagai Din. Din yang berusia 33 tahun telah memperuntukkan masa selama 6 bulan di FRI Tanjung Demong ini. Din memulakan kerjaya sebagai pengusaha aquakultur dengan menternak ikan siakap di dalam kolam. Perusahaan yang dijalankan bersama isteri dan abang iparnya mengalami kemerosotan akibat kekurangan tenaga kerja. Kemudian, Din beralih arah dengan menternak ikan kerapu liar di dalam tangki. Ini lebih mudah bagi Din kerana sumber air laut yang diperlukan untuk membina habitat kerapu liar amat mudah untuk diperolehi memandangkan rumahnya berdekatan dengan laut. Tetapi, masalah lain pula yang timbul. Ikan kerapu liar yang diternak Din sering dijangkiti penyakit keturunan. Kerana itu, beliau nekat untuk menternak kerapu hybrid. Selepas tahun 2011 tu kami sudah berjaya membuat pembenihan kerapu hybrid sendiri dengan bantuan dari pejabat FRI Tanjung Demong. Kami diberi induk oleh pejabat Tanjung Demong, FRI Tanjung Demong untuk membuat pembenihan sendiri. Selepas pertengahan tahun 2011 tu kami telah membeli lebih kurang 30 ekor induk kerapu harimau untuk proses pembenihan kerapu hybrid. FRI Tanjung Demong yang bertindak sebagai mentor kepada Din tidak pernah lepas tangan dan membiarkan Din menjalankan projek ini bersendirian. Dari masa ke semasa, pihak FRI Tanjung Demong akan datang membuat lawatan untuk memantau dan memberikan bantuan khidmat nasihat kepada Din lebih-lebih lagi di peringkat awal penternakan kerana masih banyak perkara dan cabaran yang perlu Din hadapi. Cabaran pertama dia dari segi pertama induk lah. Dari segi induk itu kita kena betul-betul cek dulu dia punya kualiti induk. Dari segi penyakit keturunan dia tu memang bebas dari penyakit keturunan. Kemudian barulah kita pergi dari segi suplemen dia lah untuk telur, untuk pembenihan telur apa tu. Kemudian masalah yang kedua dari segi penyediaan tangki benih. Penyediaan bagi tangki lava tu mengikut spek yang dikendaki lah. Seperti kalau yang dekat saya buat ni sudah banyak kali saya renovate untuk menjayakan ni projek ni. Menurut Din, beliau lebih berminat untuk menternak dan menjadi pembekal anak benih berbanding memelihara ikan matang. Ini kerana dalam industri kerapu hybrid, masalah utama sekarang adalah kekurangan pembekal anak benih. Justru, Din akan memasarkan anak benih bersaiz 3 inci kepada pelbagai pihak yang mahu menternak hingga mencapai saiz matang. Untuk pasaran bagi kerapu hybrid ni, bagi saya lah, dia memang tak ada masalah. Sebab pasaran kita sekarang memang bergantung teruslah dari negara luar macam Indonesia ke, Taiwan ke. Jadi sekarang ni dia orang tengah cari yang lokal lah. Sebab untuk pasaran kerapu hybrid ni memang dia orang boleh sangka dekat Pantai Barat lah banyak. Macam Johor ke, Melaka kurang lah. Tapi dekat Selangor, dekat Pulau Pinang, Perak, Kedah, itu memang bergantung terus benih dari negara luar lah. Jadi bila dah kita berjaya untuk buat sendiri ni, saya rasa untuk pembenihan tu memang tak ada masalah.
Kaedah penghantaran anak benih bergantung kepada permintaan pelanggan. Jika permintaannya sedikit, Din hanya menggunakan plastik yang dipenuhi oksigen. Sikit. Namun, jika permintaan yang banyak, biasanya pelanggan akan datang sendiri membawa lori yang dipenuhi tangki-tangki ikan. Jadi banyak atau sedikit permintaan seseorang pelanggan, Din akan cuba sedaya upaya untuk memenuhi permintaan mereka. Raja Udang Aquaculture Sdn Bhd yang terletak di Sedini Kecil, Kota Tinggi, Johor merupakan salah satu pelanggan tetap anak benih kerapu hybrid yang diternak oleh Din. Jarak antara pembekal di Terengganu dan lokasi penternakan mereka di Johor tidak menjadi penghalang kerana percaya projek ini boleh menjadi satu pelaburan masa depan yang menguntungkan. Pada dasarnya, Raja Udang Aquaculture yang ditubuhkan pada tahun 2003 memulakan perniagaan dengan menternak udang putih dan kemudian bertukar kepada udang harimau. Oleh kerana penternakan udang mempunyai cabaran yang besar untuk dipertahankan, maka pihak Raja Udang Aquaculture mengambil inisiatif dengan menternak pelbagai jenis ikan termasuk ikan kerapu hybrid sebagai satu jalan alternatif bermula pada tahun 2010. Sebagai permulaan, Raja Udang Aquaculture membuat 7 sangkar ikan di dalam terusan. Kini mereka berbangga mempunyai 160 buah sangkar dengan keluasan 12 kaki persegi. Bagi ikan kerapu hybrid, mereka memulakan penternakan anak benih sebanyak 2,000 ekor dan 70% daripadanya berjaya diternak sehingga mencapai saiz matang, iaitu seberat 1 kilogram dalam tempoh yang dijangka, iaitu antara setahun hingga setahun setengah. Ikan hybrid ini berbanding dengan ikan kerapu harimau. Yang kerapu harimau ni dia daripada segi tumbesaran dia agak perlahan. Dia mengambil masa setahun ke hingga 2 tahun. Baru untuk mendapat kita punya saiz pasaran, iaitu dalam 1 kilo, 1,5 kilo dan 1,3 kilo ya. So dalam kerapu hybrid ini pembesaran dia agak lebih cepat berbanding dengan kerapu harimau. Kita dalam setahun ke setahun setengah kita boleh dapat pembesaran dia sekitar dalam 1,3 kilo. Namun, menternak kerapu hybrid di dalam sangkar juga mempunyai cabarannya yang tersendiri, seperti mana menternaknya di dalam tangki. Makanan, suhu persekitaran, cahaya, rawatan dari masa ke semasa, semuanya memainkan peranan yang penting untuk memastikan kerapu hybrid yang dipelihara sihat dan memenuhi kesemua ciri-ciri dan sifat yang sepatutnya diperoleh, seperti tumbusaran dalam jangka masa yang ditetapkan dan ketahanan terhadap serangan penyakit. Walaupun ternakan kerapu hybrid ini menggunakan sumber air laut yang dipam terus ke dalam sangkar, masih terdapat sedikit perbezaan pada pH dan tahap kemasinan air laut tersebut. pH dan kadar kemasinan air laut yang digunakan amat penting kerana jika tahap kemasinan air di dalam sangkar tidak tepat, ia boleh mengganggu tumbesaran ikan. Jadi dari masa ke semasa, pihak Raja Udang Aquaculture akan memeriksa dan memperbaiki tahap kemasinan air laut di dalam setiap sangkar. Satu alat khas digunakan untuk mengukur tahap pH dan kemasinan air di dalam sangkar. Jika bacaan meter kurang dari bacaan yang sepatutnya, kaki tangan Raja Udang Aquaculture akan menjalankan proses menambah garam untuk memperbaiki habitat kerapu hybrid ini. Biasanya, proses ini dijalankan serentak dengan proses grading dan rawatan ikan yang bermasalah. Semasa proses ini dijalankan, ikan akan diperiksa satu persatu sama ada ia dijangkiti penyakit atau tidak. Kerapu hybrid yang sedang membesar amat mudah terdedah dengan jangkitan parasit yang disebabkan oleh air laut di dalam sangkar.
Jika penternak peka dan sentiasa memberi perhatian yang sewajarnya, pasti jangkitan ini dapat dirawati sekaligus dapat mengelakkan kerugian akibat kematian ikan. Ini merupakan satu perkara yang perlu diberi perhatian serius oleh individu atau pihak yang berminat untuk menceburi bidang ternakan ikan kerapu hybrid. Oleh kerana kerapu hybrid mempunyai harga pasaran yang tinggi, maka kematian ikan adalah sangat merugikan. Walaupun untuk pasaran tempatan, saya rasakan dia amat kurang, tapi dia lebih kepada untuk pasaran ekspor. Kerapu hybrid ni. Sekitar, saya ingat, biasanya dalam bulan 9 sehingga ujung tahun, harga ikan kerapu hybrid ni dia akan lebih tinggi berbanding dengan ini. Sebab kita melihat kepada cuaca negara pengimport. Biasanya dia dalam bulan 1 hingga bulan 9 mereka membela kerapu hybrid ni, tapi selepas itu dia punya cuaca season dia akan bertukar, agak sejuk kan, so dia tidak sesuai untuk kerapu ni kan. So kita di sini mengambil kesempatan di situlah. Mana kita boleh ternak dia sepanjang masa kerapu hybrid ni. Harga dia untuk masa ini kerapu hybrid ni harga dia sekitar 50 hingga 60 ringgit sekilo. Dan dia akan meningkat. Saya ingat pada hujung tahun ni dia akan meningkat. Raja Udang Aquaculture mampu dijadikan contoh yang baik kepada mereka yang berminat untuk menceburkan diri dalam penternakan ikan kerapu hybrid. Kesungguhan dan kesabaran Raja Udang Aquaculture Sdn Bhd dan penternak seperti Din boleh dijadikan inspirasi bagi mereka yang mampu berfikir dan percaya bahawa pelaburan dalam jangka masa yang panjang seperti penternakan kerapu hybrid ini mampu membantu mereka meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. Ilmu, kesabaran dan kesungguhan adalah kunci kejayaan. Kalau dalam ternakan aquaculture ni, daripada segi kos dia agak tinggi, tapi kita kena lihat pada satu perancangan yang lebih jauh. Mana dia, kalau pada jangkaan saya lah, permintaan kepada projek-projek aquaculture ni akan meningkat setiap tahun. Dengan kita melihat kepada sumber yang kita ada sekarang ni lah. Mana sumber laut kita pun kurang. Dan saya jangkakan permintaan ini akan terus meningkat. Dan usaha-usaha baru, saya alu-alukan lah untuk bahagian ini. Dan juga kalau ada apa-apa masalah ke apa, bolehlah hubungi pada pihak Raja Udang Aquaculture Sdn Bhd. Bolehlah kita sama-sama berkongsi pengalaman, berkongsi pengetahuan dan lain-lain lagi lah. Diharapkan industri ikan kerapu hybrid dapat diperkembangkan dan mendapat sambutan yang lebih baik dari masyarakat kerana ia merupakan satu bidang yang mampu memberikan pulangan yang sangat lumayan jika dijalankan dengan kesungguhan yang tinggi. Jika hal ini berlaku, pastinya negara mampu tersenyum kerana kita tidak perlu lagi risau dengan bekalan ikan meri negara sekaligus dapat mengurangkan kadar import ikan marine.